Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan Imam Bilal, jawatan kuasa Masjid Muslimin Muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam Jumaat yang mulia ini, setelah sekian lama, banyak bulan dah tak? Setahun dah kan? Kita tangguhkan pengajian tafsir surah Al-Waqiah. Pada malam ini kita sekali lagi diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala berhimpun di masjid ini untuk kita sambung balik tafsir surah Al-Waqiah. Suatu peluang yang Allah taala bagi, sama-samalah kita manfaatkan. Mudah-mudahan ianya akan memberikan kebaikan dan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita sambung pada ayat ke-39 dan 40 ke surat 112. Lama tak lamanya kita berhenti sampai kuliah pun 2-3 orang je bawa kitab. Tak. Takut hilang ke mana dah kitab. Baik. Ayat ke-39 dan 40. Allah Ta'ala berfirman, "Thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin." Iaitu sebilangan besar dari orang-orang yang terdahulu dan sebilangan besar pula dari orang-orang yang datang kemudian. Thullah ini kita telah lihat tafsirannya yang disebut sebelum ini, iaitu jumlah yang ramai, yang menggambarkan satu jumlah yang ramai daripada satu kaum. Lawan dia ialah qalilun, sedikit. Thullatun ini jam'un ghafir, satu kumpulan yang ramai. Berkata Al-Hasanul Basri, "Thullatun minal awwalin", iaitu sebilangan besar dari kalangan umat-umat terdahulu. Thullatun, satu kumpulan yang ramai, minal awwalin, daripada orang-orang yang terdahulu. Wa thullatun minal akhirin, dan satu kumpulan yang ramai daripada orang yang kemudian. Iaitu sebilangan besar dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi minal akhirin di situ yang kemudian, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, tahaddathna laylatan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta akrayna al-hadith. Thumma raja'na ila ahlina. Falamma asbahna ghadawna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, uridat alayya al-anbiya bi umamiha wa atba'uha min umamiha. Faja'ala an-nabiyyu yamurru wa ma'ahu thalathatu min ummati wan nabiyyu ma'ahu al-isabatu min ummati wan nabiyyu ma'ahu an-nafaru min ummati wan nabiyyu ma'ahu ar-rajulu min ummati wan nabiyyu ma ma'ahu ahadun hatta marra alayya Musa ibnu Imran fi kabkabatin min bani Israil. Falamma ra'aituhum a'jabuni qultu ya Rabb man haula, faqala hadha akhuka Musa bin Imran wa man tabi'ahu min bani Israil. Qultu ya Rabb fa aina ummati, qala anzur an yaminika fa idza dhirabu Makkah qad sudda bi wujuhir rijal. Qultu man haula'i ya Rabb,
qala ummatuka. Qultu raditu rabbi. Qala aradita. Qultu na'am. Qala anzur an yasarika. Qala fanazartu fa idzal ufuqu qad sudda biwujuhir rijal. Faqala radita. Qultu raditu. Qila fa inna ma'a haula'i 70,000 yadkhuluna al-jannata la hisaba 'alaihim. Fa ansha'a Ukashatu bin Mihsan ahadu bani Asad bin Khuzaimah faqala ya nabiyallah ud'u Allah an yaj'alani minhum. Faqala Allahumma ij'alhu minhum. Thumma ansha'a rajulun akhar faqala ya Rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhum. Qala sabaqaka biha Ukashah. Rawahu Ahmad. Maksudnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, suatu malam kami berbicara di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga berlarutan lamanya. Kemudian kami pulang ke rumah masing-masing. Keesokan pagi kami datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku keadaan di akhirat. Nabi-nabi bersama dengan umat masing-masing. Semua nabi bersama pengikut-pengikut dari kalangan umatnya sendiri. Maka aku lihat ada nabi yang berjalan bersama 3 orang pengikut dari kalangan umatnya. Ada 3 orang je yang ikut nabi ni. Ada nabi yang berjalan bersama 9 orang pengikut dari kalangan umatnya. Bayangkan, bukan ustaz ni yang ikut nabi, tapi yang ikut dia yang beriman hanyalah 9 orang. Ada nabi yang berjalan bersama pengikut melebihi 10 orang dari kalangan umatnya. Ada nabi yang berjalan dengan seorang pengikut dari kalangan umatnya. Dan ada nabi yang berjalan seorang diri tanpa pengikut. Ada juga nabi yang tidak ada orang pun yang ikut dia. Dakwah yang disampaikan tak ada orang yang ikut. Sehinggalah tiba giliran Nabi Musa bin Imran. Melalui depanku di dalam kumpulan jemaah yang ramai dari kalangan umat Bani Israel. Keadaan mereka yang ramai itu menakjubkan aku, kata Nabi. Ramai pengikut Musa bin Imran. Lalu aku bertanya, ya Rabb, wahai Tuhan, siapakah mereka itu? Lalu Allah menjawab, itulah Musa bin Imran bersama pengikut-pengikutnya dari kalangan Bani Israel. Kemudian aku berkata, ya Rabb, di manakah umatku? Nabi tanya umat dia. Allah berkata, lihatlah di sebelah kananmu. Maka Nabi lihat di sana sebuah bukit kecil di Mekah yang ditutup dengan wajah-wajah lelaki. Maksudnya ramainya sampai tak nampak bukit tersebut. Aku bertanya, siapakah mereka itu ya Rabb? Allah berkata, mereka itulah umatmu. Lalu aku berkata, aku reda ya Rabb. Lalu Allah bertanya, adakah kamu reda ya Muhammad? Aku jawab, ya. Lalu Allah memerintahkan aku melihat ke sebelah kiri pula. Apabila aku lihat, maka aku dapati kaki langit ditutupi dengan wajah-wajah lelaki dan dari kalangan umat Muhammad. Memenuhi ufuk. Penuh dengan kumpulan manusia. Lalu Allah bertanya, adakah kamu reda? Lalu aku berkata, aku reda. Dikatakan bahawa dari kalangan mereka itu, iaitu dari kalangan umat Nabi Muhammad, ada 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisab. Allahu Akbar. Dari kalangan mereka yang masuk syurga ni, ada yang 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisab. Dimasuk tu tanpa dihisab dulu di padang mahsyar. Maka itulah yang disebut oleh
oleh Nabi. Dan ulama kata gambaran ni macam kita immigration lah, kita naik kapal terbang contohnya. Naik kapal terbang ni ada orang yang kena tahan, kena tahan di custom, cek barang kita, cek beg kita. Ada yang bawa beg sikit, dia tengok lebih kurang, lepas. Ada yang bawa barang banyak, maka dia kena buka dulu. Yang berkotak pula kena belah, lambat pula keluarkan barang-barang. Dia scan tengok ada benda yang pelik, jadi lama duduk situ nak bungkus balik. Ada orang yang dia tak lalu pun custom, pasport pun tak cop, dia ada pintu khusus, pintu VIP. Pasport dia pun orang lain tukang cop, dia terus masuk. Maka begitulah gambarannya pada hari kiamat. Ada di kalangan ahli syurga yang akan masuk syurga tanpa hisab. Lalu tampil Ukasyah bin Mihsan, salah seorang dari kalangan Bani Asad bin Khuzaimah, seraya berkata, wahai Nabi Allah, tolong doakan kepada Allah supaya menjadikan aku dari kalangan mereka. Wahai Nabi, doakan supaya saya masuk dari kalangan 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab ini. Lalu Nabi SAW berdoa, ya Allah, jadikanlah Ukasyah dari kalangan mereka. Beruntungnya Ukasyah ni dapat doa khusus daripada Nabi. Kemudian tampil sahabat yang lain. Bila dengar macam tu, ada sahabat lain pula bangun, seraya berkata, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah supaya menjadikan aku dari kalangan mereka. Saya pun nak juga, wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW berkata, Ukasyah telah mendahuluimu. Tak ada dah, dapat ke Ukasyah dulu dah. Ni kata ulama, hadis yang menunjukkan kelebihan Sayyidina Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudifun zahrahu ila qubbatin min adami Yaman, min udmi Yamanin. Kalau Adam tu Nabi Adam, udmi ni maknanya kulit. Udmi Yamanin idh qala li ashabihi atardawna an takunu rubu'a ahlil jannah qalu bala. Qala afalam tardaw an takunu thulutha ahlil jannah qalu bala. Qala fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah, rawahul Bukhari. Maksudnya, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandarkan tubuhnya pada sebuah khaimah kecil yang diperbuat dari kulit binatang dari negara Yaman. Ketika itu dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, adakah kamu berpuas hati bahawa kamu adalah 1/4 dari kalangan penghuni syurga? Kamu reda tak? Kamu ni, umat Nabi Muhammad ni, dari kalangan ahli syurga tu, kamu adalah 1/4 daripada mereka. 3/4 lagi adalah daripada umat-umat terdahulu. Lalu sahabat menjawab, ya, kami sangat puas hati, wahai Rasulullah. Nabi bertanya lagi, adakah kamu puas hati bahawa kamu adalah 1/3 dari kalangan penghuni syurga? Lagi ramai. Tadi 1/4 suku. Yang ni 1/3. 1/3 umat Nabi Muhammad, 2/3 lagi umat yang lain. Sahabat menjawab, ya, kami sangat puas hati. Kemudian Nabi berkata, demi Allah, sesungguhnya aku mengharapkan umatku adalah separuh dari kalangan ahli syurga. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikanlah kami dari kalangan mereka. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Walau bagaimanapun ayat ini tidak menafikan ayat ke-14 sebelumnya, iaitu Allah sebut wa qalilum minal akhirin. Kerana ayat 14 membicarakan tentang golongan as-sabiqun, sedangkan ayat ini menceritakan tentang golongan kanan.